Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga kamu semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang cukup bersedia untuk menerima ataupun untuk mengikuti PDPR Bahasa Melayu tahun 3 pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya ataupun kita akan ke tajuk seterusnya, iaitu tajuk yang kedua, unit kedua, iaitu kejayaan keluarga dengan tajuk usaha gigih datuk, sambungan pada yang minggu lepas. Okey, sebelum kita memulakan PDPR, saya nak awak bersedia dengan buku teks jilid 1 dan buku latihan ataupun buku aktiviti jilid 1. Sebab mulai hari ini kita akan belajar dan kita akan buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, baiklah. Kita teruskan PDPR kita pada hari ini. Hari ini saya ingin menekankan kepada dua benda. Yang pertama sekali, menulis, dan yang kedua, kesantunan ataupun keindahan bahasa dari segi simpulan bahasa. Okey. Yang pertama, saya ulang balik, yang pertama membina dan menulis ayat, dan yang kedua bercerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun, menggunakan simpulan bahasa. Jadi kita nak bercerita tak dapat, saya tak dapat dengar suara awak bercerita, jadi awak menulis cerita awak tu dan saya akan bacalah daripada latihan yang awak buat. Okey. Objektifnya di akhir PDPR murid dapat, yang pertama murid dapat membina ataupun menulis ayat sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 daripada 5 ayat. Yang kedua, bercerita menggunakan simpulan bahasa dengan bahasa yang indah dan santun. Sebelum awak buat, saya buat dulu. Awak tengok ya. Awak perhatikan, awak tengok macam mana saya buat. Dan perkara yang sama awak akan buat dalam buku latihan aktiviti untuk awak hantarkan kepada saya. Okey, kita tengok buku muka surat 9. Usaha gigih datuk. Okey, ikut saya baca. Anugerah yang datuk terima sungguh banyak. Tahniah datuk. Terima kasih semua anggota keluarga telah banyak membantu datuk hingga datuk berjaya. Okey, dalam dialog tu Nabila dan Nasri tengok beberapa anugerah yang diterima oleh datuk mereka, Tuan Haji Karim ni, datuk mereka, tentang kejayaan datuknya seorang usahawan dapat anugerah, dan datuk dia cakap anugerah yang diterima ni adalah berkat daripada kerjasama, okey, daripada ahli keluarga tersebut. Okey, kita tengok macam mana dia bekerjasama. Gambar pertama kita tengok. Saya ambil nama dialog dalam buku layar, Nabila dengan Nasri. Okey. Dia bagi clue kat situ, menampalkan iklan. Maknanya dia suruh kat bawah aktiviti menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Frasa, perkataan yang dia berikan itu kita panggil frasa. Gambar itu gambar lah. Jadi awak kena buat membina ayat berdasarkan frasa dan gambar. Tengok gambar yang kedua, mengambil pesanan. Gambar yang ketiga, mengira jumlah. Dan gambar yang keempat, menghantar beras. Tak apa. Tengok macam mana saya buat. Okey.
Perhatikan betul-betul macam mana saya buat, kemudian awak pula yang buat. Okey, tengok gambar pertama, membina ayat, menampal iklan. Nabila membantu abangnya Nasri menampalkan iklan di papan iklan. Okey. Ataupun awak boleh buat macam-macam ayat. Contohnya, Nasri sedang menampal iklan di papan iklan pun boleh. Ini ayat saya, tak apa. Tengok contoh macam mana saya buat. Kemudian awak bina ayat. Tetapi awak bukan buat ayat ni, ayat lain. Okey. Gambar kedua. Tuan Haji Abdul Karim sedang mengambil pesanan daripada pelanggannya. Okay. Dia dah bagi kat sini mengambil pesanan. Jadi kita guna frasa yang diberi mengambil pesanan. Okey, kita gunakan balik dalam ayat kita. Okey. Tengok yang ketiga. Puan Zainab sedang mengira jumlah stok beras yang ada di kedai borong beras kepunyaan ayahnya. Okey, Puan Zainab sedang mengira jumlah stok beras yang ada di kedai borong beras kepunyaan ayahnya. Dan ayat Encik Abdul Aziz menghantar beras yang telah dipesan ke kedai runcit Alias. Encik Abdul Aziz menghantar beras yang telah dipesan ke kedai runcit Alias. Okay. Ini contoh macam mana nak membina ayat berdasarkan frasa dan gambar. Ini tugas awak. Tugas awak dalam buku aktiviti muka surat 9. Dia bagi gambar, dia bagi frasa ada 5, sangat besar, memacakkan, memberikan makanan, membelai arnab, menyapu daun kering. Jadi, ni tugas pertama awak. Bina 5 ayat berdasarkan frasa dan gambar dalam buku latihan aktiviti muka surat 9. Jangan buat dulu. Dengar dulu PDPR ini, dengar dulu. Habis PDPR ini baru awak buat. Okey? Okey, kita pergi kepada yang kedua, iaitu simpulan bahasa. Kita tengok macam mana nak bercerita. Tengok aktiviti yang kat bawah ni. Yang dia tulis aktiviti ni. Bercerita menggunakan simpulan bahasa. Okey? Bercerita menggunakan simpulan bahasa. Apa yang nak diceritakan? Ni bercerita tentang gambar dan rangkai kata ataupun frasa yang diberikan. Setiap frasa yang diberi mengandungi satu simpulan bahasa. Yang berwarna ungu ni simpulan bahasa lah. Titik peluh. Ni titik peluh. Mandi peluh. Cari jalan. Bulat hati. Okey. Ini saya dah tulis kat tepi ni. Ini semua ni yang terdapat dalam rangkai kata dalam teks. Okey. Kita tengok gambar yang pertama. Yang ini tak apa. Awak tak perlu buat.
tak perlu buat. Tengok macam mana saya buat dan sekejap lagi ada tugasan untuk awak buat. Buat macam mana saya buat. Tulis cerita, tengok gambar, tengok rangkai kata, tulis cerita. Tengok gambar pertama. Amin dan Arif adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Terima kasih. Encik Husin balas Amin dan Arif. Yang berwarna merah tu adalah titik peluh daripada gambar yang pertama tadi. Okey, daripada gambar yang pertama ni ada satu simpulan bahasa titik peluh. Jadi dalam penceritaan nanti kamu kena guna simpulan bahasa yang diberikan. Titik peluh membawa maksud hasil kerja seseorang. Okey. Tengok gambar yang kedua. Amin dan Arif sangat rajin. Setiap hari mereka mandi peluh mengerjakan kebun lobak mereka. Mereka bekerja bersungguh-sungguh untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Okey. Gambar yang kedua, tengok gambar, tulis menggunakan rangkai kata yang diberi, frasa yang diberi, termasuklah simpulan bahasa mandi peluh. Jadi awak kena masukkan dalam penceritaan tersebut. Kita tengok yang ketiga. Gambar ketiga. Ketika Amin menolak kereta sorong yang syarat dengan lobak, tiba-tiba tayar kereta sorong termasuk ke dalam lubang. Arif termenung sambil berfikir untuk cari jalan bagi mengeluarkan tayar kereta sorong dari lubang tersebut. Okey, tengok. Buat ayat dengan adanya rangkai kata dan simpulan bahasa. Gambar yang keempat. Akhirnya Arif mengambil sekeping papan lalu meletakkannya di dalam lubang tersebut. Mereka bulat hati dan bertekad menarik kereta sorong tersebut hingga berjaya. Akhirnya mereka berjaya mengeluarkan tayar kereta sorong tersebut. Okey, siap satu cerita berdasarkan gambar. Ini kerja awak pula. Tugasan menulis cerita menggunakan simpulan bahasa. Okey, menulis cerita berdasarkan gambar dan rangkai kata menggunakan simpulan bahasa dalam buku latihan aktiviti muka surat 10. Okey, awak ambil buku aktiviti tu dah ada ruangan, awak tulis balik cerita mengenai pesanan ibu. Contoh situ dia tulis si kuning. Si kuning tu anak ayam tu lah, anak kepada ibu ayam tu. Anak emas. Jadi awak boleh tulis lah. Di sebuah kampung ada seekor ayam bersama anaknya yang bernama si kuning. Si kuning merupakan anak emas kepada ibunya. Dah, macam-macam lah awak guna tu. Dan contoh yang kedua, ibu si kuning mengajar si kuning mencari cacing untuk makanan. Okey. Si kuning pasang telinga apabila melihat ibunya mencari cacing dengan teliti. Awak buat ayat awak sendiri. Saya tak nak bantu. Awak buat ayat awak sendiri. Berpandukan rangkai kata dan
apa ni, simpulan bahasa. Dalam ni pun ada simpulan bahasa. Ni satu, anak emas. Yang kedua, pasang telinga. Yang ketiga, terang hati. Dan yang keempat, besar hati. Yang ini semua simpulan bahasa. Jadi dua tugasan. Yang pertama tadi bina ayat dengan frasa dan gambar dalam muka surat 9 di buku aktiviti. Dan yang kedua, menulis cerita menggunakan simpulan bahasa dalam buku aktiviti juga muka surat 10. Jadi saya rasa untuk hari ini itu sahaja. Sebarang pertanyaan awak boleh terus WhatsApp kepada saya. Tanya apa tak faham, insya-Allah saya akan jawab. Saya rasa senang, arahan saya cukup jelas, mudah untuk dipahami. Tugas 2, bina ayat dan menulis cerita. Semuanya berdasarkan gambar dan frasa ataupun rangka kata. Untuk hari ini sekadar itu sahaja. Terima kasih semua kerana mengikuti PDPR pada hari ini. Semoga PDPR hari ini memberikan manfaat yang sangat berguna dan membantu kamu untuk terus maju dalam pelajaran. Assalamualaikum dan jumpa lagi.